أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشافع. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفاع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوساع. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد واكف المعادي واسرف وارداع. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد.
على محمد يا الله 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 يا ربي يا خير معطي الله 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 قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فلهذا سيرا ادعو في يساري وعسري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري الله 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 يا ربي يا خير معطي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آله وصحابته والقرابة والتابعين وتابعي تابعين بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين وخصوصا إلى حضرة الشيخ بن عاقل بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya law an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Muka surat 55. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab Syekh Ibn Aqil, sunat wudu adalah sunat wudu itu pertama membaca bismillah pada permulaan. Yang sempurnanya ialah membaca bismillahirrahmanirrahim dan sekurang-kurangnya membaca bismillah. Disunatkan juga membaca bismillah pada pertengahan wuduk jika ditinggal pada awalnya, tetapi tidak disunatkan lagi apabila sudah selesai mengambil wuduk. Baik, kita sambung lagi pengajian kitab kita, iaitu kitab Zadul Muta'allim. Sekarang masuk kepada bab sunat wuduk.
Jadi apa makna sunat? Ma yusabu ala fa'iluhu wala yu'aqabu ala tarikuhu. Maknanya buat dapat pahala, tetapi kalau meninggalkannya tak dapat apa-apa, cuma luput fadilat. Maknanya rugilah sebab tak dapat pahala. Tetapi kalau mengikut jalan kesufian, perkara-perkara sunat dianggap berat macam wajib. Maknanya digalak-galakkan sangat untuk mengerjakan perkara-perkara sunat supaya bertambah-tambah pahala. Jadi antara sunat-sunat wuduk itu dia ada banyak. Kalau tak silap 14. Jadi yang pertamanya membaca bismillah, atau dengan nama bismillah itu basmalah. Nama bagi kalimah bismillahirrahmanirrahim itu basmalah. Membaca basmalah pada permulaan, yakni permulaan wuduk. Yang sempurnanya ialah membaca lengkap bismillahirrahmanirrahim. Itu dipanggil basmalah. Dan sekurang-kurangnya kalau tak mampu ataupun nak cepat sebagainya, tak baca dengan penuh, memadailah membaca bismillah sahaja. Dan bismillah itu namanya tasmiyah. Kalau penuh bismillahirrahmanirrahim namanya basmalah. Tapi kalau pendek bismillah saja namanya tasmiyah. Lain nama dia. Jadi kalau tak boleh nak baca panjang, baca pendek. Disunatkan juga membaca bismillah pada pertengahan wuduk jika ditinggal pada awalnya. Kalau terlupa, kita ambil wuduk dah, lupa nak baca bismillah di awal tu, masih lagi boleh baca di pertengahan wuduk selagi mana belum habis. Tengah basuh kepala ke, baru teringat baca bismillah pada waktu itu. Tetapi tidak disunatkan lagi apabila sudah selesai mengambil wuduk. Tapi kalau wuduk tu dah habis, kita selesai ambil wuduk sampai ke kaki, maka tak ada lagi sunat, tidak ada lagi sunat membaca bismillah itu. Kalau dia baca juga, tak termasuk di dalam makna fadilat sunat untuk wuduk. Jadi tak ada. Kalau dah hujung, tak ada sunat dah. Kemudian tambahan, beberapa pandangan ulama juga mengatakan sunat juga kita baca ta'awuz. Apa makna ta'awuz? Ta'awuz ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu ta'awuz. Berbeza dengan isti'azah. Isti'azah ialah apa-apa doa yang minta perlindungan kepada Allah daripada gangguan syaitan. Jadi isti'azah itu umum. Bukan hanya a'udzubillah saja ataupun apa-apa yang lain. Yang dikatakan doa untuk minta perlindungan kepada Allah, itu semua termasuk dalam isti'azah. Tetapi bila sebut ta'awuz, khusus kepada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik, itu sunat yang pertama. Selesai. Sunat yang kedua, membasuh dua tapak tangan hingga pergelangan tangan. Bukan basuh tangan yang wuduk tu, itu yang wajib. Ini sebelum tu. Aghsilul yadain, membasuh kedua tangan sekadar sampai pergelangan tangan saja, yakni di bahagian tapak tangan. Tapi yang sunatnya dibasuh di luar. Kalau kita ambil wuduk pakai kolah, yang disuruhnya dibasuh di luar kolah, bukan celup tangan dalam kolah. Kerana dikhawatiri tangan kita ada sebarang kekotoran. Kalau kita celup dalam kolah, akibatnya akan mengotorkan kolah. Maka cedok dengan gayung, kemudian dibasuhnya di luar kolah. Membasuh dua tapak tangan hingga pergelangan tangan sebelum berkumur-kumur, sebelum kumur-kumur. Dan sunat membasuhnya 3 kali jika syak akan suci tangannya. Memadai basuh sekali pun tak apa, tapi bertambah sunat lagi kalau kita basuhnya 3 kali sekiranya kita ada keraguan tentang kebersihan tangan kita tu. Terus sunat yang ketiga, bersugi dengan sesuatu yang kesat. Bersugi ini sebenarnya umum, bukan mesti dengan kayu siwak semata-mata.
Makna bersugi ialah membersihkan gigi dengan apa sahaja barang yang boleh membersihkan gigi. Walaupun dengan menggunakan berus gigi Colgate. Contohlah. Tapi jangan berus babi dah lah. Hati-hati sebab ni ada bulu tu kadang-kadang daripada bulu babi. Hati-hati. Tengok dulu kesahihan dia. Kat berus kaki ada cop halal ke? Ada? Tak ada? Confirm? Nah, kat berus gigi tu kat kotak dia ada tak cop halal? Ada? Tak kira lah Colgate ke jenama apa ke. Ya. Kita tengoklah, pastikan produk kita ambil tu kita sahih. Benda tu sah. Takut elok punya ambil uduk gosok dengan bulu babi. Sonok. Baik. Jadi sugi lah dengan apa pun, dengan barang yang kesat. Tapi jangan sugi dengan berus cat. Tak ada kerja alang-alang, tak ada berus gigi dah besar dah bak. Mau kayak berus cat. Boleh, tapi nampak pelik lah, nampak bengong lah sikit. Bersugi dengan sesuatu yang kesat, apa tak kisahlah. Yang afdalnya tu kayu sugi tu. Selesai. Keempat, lepas dah sugi-sugi, barulah berkumur-kumur. Atamat bahasa Arab. Berkumur-kumur, iaitu selepas membasuh dua tapak tangan tadi. Lepas basuh tangan baru kumur-kumur. Jangan kumur-kumur baru basuh tangan. Jadi kalau kita kumur dulu baru basuh tangan, maknanya kita kumur dalam keadaan tangan kita kotor. Jadi basuh tangan dulu baru kumur-kumur dengan dua tapak tangan. Yang ini, maka memadai berkumur-kumur dengan hanya memasukkan air ke dalam mulut. Sekira-kira kumur-kumur itu masukkan air dalam mulut sahaja. Masuk air dalam mulut, tapi jangan telan, keluarkan balik lah. Masuk keluar gitu, itu sudah dikira memadai, telah mendapat pahala sunat. Cuma terlebih sunat ataupun terlebih afdal lagi, dan yang sempurnanya ialah memasukkan air ke dalam mulut serta digerak-gerakkan air itu, kemudian dikeluarkan semula. Yang lebih baik air dalam mulut tu digerak-gerakkan. Maknanya kolok-kolok gitulah. Kan? Lepas tu baru keluarkan balik. Keluarkan, jangan masuk keluarkan dalam kolah balik. Tak ada kerja. Kolok-kolok gitu. Kan? Keluarlah, kan? Keluarkan balik. Itu ni sunat dia. Benda yang kita cakap ni semua boleh pahala. Daripada basuh tangan tadi pahala, sugi pahala, komor-komor pun pahala. Sunat buat 3 kali juga. Kelima, memasukkan air ke dalam lubang hidung selepas berkumur-kumur. Lepas kumur-kumur, masukkan pula air ke dalam hidung. Dipanggil wa astansyiq. Masukkan air ke dalam lubang hidung. Maka memadai dengan semata-mata masukkan air ke dalamnya. Maknanya bahagian luar saja pun sudah memadai. Ambil air gitu-gitu pun sudah memadai. Tetapi yang lebih baik dan yang sempurnanya, memasukkan air ke dalam rongga hidung, masuk betul dalam ni, kemudian dikeluarkan semula. Cumanya kaedah dia begini, banyak orang nak buat tapi tak reti. Akhirnya dia sedut air naik sampai ke otak. Tu yang bengong. Keluar daripada tempat uduk melelong. Orang kata kenapa? Hai gitu. Mu komor dengan air ketum ke air uduk? Jadi dia gini. Ini ulama ajar ni dalam kitab. Kita tarik nafas dulu. Kita tarik nafas siap-siap. Lepas tu baru ambil air tadi kita sedut. Sebab bila kita tarik nafas, kita ada sikit lagi bahagian sebenarnya boleh tarik lagi. Kita tarik dulu siap-siap. Betul letak air sini, kita sedut. Jangan lepas yang tadi tu, sambung sedut lagi. Jadi dia akan masuk sikit je. Sebab apa? Sebab tadi dah tarik. Jadi bila kita sedut sekali lagi, dia masuk sikit je. Tapi kalau daripada kosong, gitu, memang tu yang panggil cloud tu begini. Tengok-tengok jatuh dalam kolah dah. Jadi tarik dulu, lepas tu baru ambil air, sedut sikit bahagian tu. Jadi dia akan masuk sikit saja.
Lepas tu keluarkan balik. Itu. Baik. Kemudian dikeluarkan semula. Lebih afdal, lagi afdal lagi. Tadi afdal dah, ni lagi afdal. Maknanya lebih besar lagi pahala. Bila sebut afdal, maknanya lebih banyak pahala. Bila dengar mana-mana ustaz mengajar kata lebih afdal buat gini. Maksud afdal tu lebih banyak pahala. Lebih banyak pahala lagi macam mana? Menyertai berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung itu dengan 3 cebok air. Buat 3 kali, tetapi buatnya itu sama. Dia gini, ambil air kat tangan, tapak tangan ni, sedut air yang kat tapak tangan tu separuh. Jangan sedut semua, sedut separuh. Tinggalkan lagi separuh kat tapak tangan, yang separuh tu sedut pula kat hidung. Maknanya satu tapak tangan 2 sekali kita buat, komuk dengan hidung. Lepas tu keluarkan dua-dua lah. Lepas tu buat lagi, komuk, sedut, buang. Komuk, sedut, buang. Itu. Itu lebih baik. Itu lebih afdal, lebih pahala. Kerana apa? Kerana itu yang baginda Nabi SAW buat. Tapi kalau tak mampu, takut jam. Tak ingat dah nak mana satu. Tak payahlah, buat asing sudah. Awak komor dulu, lepas tu baru sedut hidung. Dia ni komor, sedut hidung ke sedut telinga? Nampak pening. Bengong. Keenam, menyapukan seluruh kepalanya. Kalau memadainya mazhab kita Imam Syafi'i, sebahagian daripada kepala, hari itu kita dah cerita dah dalam bab wuduk, sebahagian saja. Tetapi yang sunat semua, itu lebih baik. Jadi macam kita ajar, letakkan ibu jari di dalam cuping telinga ni, ambil tangan ni, sambungkan jari-jarinya, tarik daripada depan ke belakang. Tapi celup air dululah, jangan kering-kering gitu. Masukkan air dalam kolah ataupun kat pilih air tu, basahkan tangan. Bukan suruh takung, basahkan saja tangan tu. Pastikan tangan tu basah, letak tangan gini, tarik dari depan, pergi belakang, tarik depan balik. Ataupun juga daripada belakang ke depan, daripada belakang pergi ke depan, ke belakang balik. Ataupun juga daripada tengah, pergi ke belakang, pergi ke depan, ke tengah balik. Gitu. Ikutlah nak macam mana. Yang tak ada dari tepi. Tak ada. Jangan buat pelik lah, buat style lain pula gitu. Itu sunat. Dan bukan sangat sunat, malah sunnah. Maknanya itulah cara Nabi basuh kepala, menyapu air di kepala. Boleh pahala. Nampak benda remeh je, tapi boleh pahala, boleh masuk dalam syurga. Buatlah. Gitu. Tapi kalau jenis nak jaga jambul, jambul setting saja kat 2 jam setengah. Buat gitu hancurlah rambut. Apalah, sapu-sapu gitu pun jadilah. Asal sah semayang sudah. Tapi tafiz tak boleh dah nak jaga jambul, otak kepala dah semua. Keenam, selesai. Ketujuh. Belum. Dan maka sekiranya tidak menghendaki ia meninggalkan pakaian yang di atas kepalanya, kalau dia tak nak cabut kopiah atau serban di atas kepalanya, seperti serban dan sebagainya, pakaian yang ada di atas kepala dia tak nak cabut, maka disunatkan juga ia meratakan sapu di atas pakaian yang tersebut itu. Ambil air tadi, sapu atas serban tu pun boleh juga. Tapi kena pastikan serban tu jadi basah, barulah dikira air tu dikira sapu atas serban. Bukan basah lencun lah, sekira-kira kita rasa dia basah, ada air. Jenis malah nak cabut serban, boleh? Tapi yang lebih eloknya cabutlah, nanti pakailah balik. Ketujuh, menyapu kedua telinga, sebelah luarnya dan sebelah dalamnya. Baik, hari tu punya kuliah kita dah sebut dah, apa beza sapu dengan basuh. Basuh itu mesti airnya mengalir, pegang kemah-kemah sampai bila-bila. Ingat, bila sebut basuh dalam masalah fiqah, basuh tu mesti air mengalir. Kalau air tak mengalir, tak dikira basuh. Tak kira lah dalam apa-apa pun, basuh najis. Apabila ada guna perkataan basuh dalam kitab-kitab fiqah, itu makna basuh tu mesti air mengalir.
Tapi kalau disebut menyapu, bukan air mengalir pun tak apa. Sekira-kira tangan tu basah saja kemudian disapukan, disekali lalukan, itu dikira menyapu. Kalau membasuh dia kena air tu takung. Kalau macam muka, faghsilu wujuhakum, hendaklah kamu basuh muka. Bila basuh, tak boleh tangan ni basah-basah gitu kemudian sapu, tak sah. Dia mesti air tu takung gini, kemudian bila kita dah sapukan muka ni, air bekas air yang kat muka tu kita akan nampak dia akan mengalir ke bawah menitik. Itulah dinamakan basuh. Itu dinamakan basuh. Macam orang kadang-kadang kaedah orang pergi buat umrah, dia nak ambil uduk kat dalam kapal terbang, bilik air sempit, lepas tu tak banyak pula bilik air, sekali berebut nak ambil uduk. Semayang kena semayang dalam kenderaan pun, semayang fardu. Jadi dia guna kaedah spray, dia spray atas muka dia. Boleh kaedah spray, tapi pastikan air itu mengalir. Maknanya jangan spray sikit. Kalau spray sikit, air tu tak bergerak, duk tepek je kat pipi gitu, jadi tak sah. Air tu kena spray sampai air tu meleleh gini. Bila dia meleleh, baru kita sapu ke muka, barulah dikira air itu mengalir. Barulah dikira sebagai membasuh. Tapi kalau menyapu tak ada masalah. Macam yang ketujuh ni, dia kata menyapu kedua telinga. Jadi menyapu bukan mesti basuh. Jadi pastikan tangan kita basah aja, kemudian kita pun sekali lalu saja atas telinga tu. Menyapu kedua telinga, sebelah luarnya luar dan sebelah dalam. Dalam bukan sampai nak kena korek dalam ni, sekira-kira di bahagian lubang dan di bahagian belakang cuping telinga. Dengan air yang lain daripada air yang menyapu kepala. Jangan guna air kepala tadi untuk sapu telinga juga. Asingkan, air sapu kepala dah selesai, ambil air lain pula sapu telinga. Kelakuan menyapu telinga itu ialah memasukkan jari telunjuk. Ni jari telunjuk, dia ajar detail ulama ni. Jari telunjuk ke dalam dua lubang telinga, masuk dalam lubang telinga, dan dilalukan ibu jari pula di atas belakang kedua telinga, belakang sini. Jadi masuk jari sini, yang ibu jari lalu ke belakang gini. Gitu. Ni yang jari ni pula ikut track ni, circuit dia tu. Ni apa, F1 ni punya tu. Ni lah kan ada circuit ni, lita sepang kat sini. Masuk ni pusing gitu. Tengok sekali pusing, hok tu dia daki. Tu pusing situ. Lepas tu yang ibu jari lalu ke belakang, tarik ke depan gini. Gitu cara dia. Buat slow-slow lah, jangan buat kuat sangat, cabut telinga. Dua lubang telinga dan dilakukan ibu jarinya di atas belakang daun telinganya. Daun ni maksudnya daun telinga lah. Kemudian dilapkan kedua tapak tangannya yang basah ke telinganya. Maksudnya sapu-sapu gitulah, maknanya bukan lap macam mana, gitu je. Sudah selesai. Terus ke-8, menyelati janggut yang tebal bagi laki-laki. Sunat. Ini sunat. Hari tu kita bicara wajib. Kalau janggut yang tebal, wajib kita lalu macam ni saja. Kalau janggut tebal. Kalau janggut nipis, wajib selat gini, selat. Macam mana nak tahu janggut tebal ke nipis? Kita ulang sekali lagi. Janggut tebal tak nampak kulit dagu. Kalau tengok daripada depan, kita tak nampak kulit dagu tu sebab terlampau tebal janggut dia. Macam janggut Ustaz Zahidul tebal, jadi tak nampak kulit dagu, itu dikira tebal. Tapi kalau janggut dia banyak macam mana pun tapi boleh nampak lagi kulit dagu, itu dipanggil nipis. Bila nipis wajib selat. Kalau tebal tak wajib sapu saja, tak payah selat. Tapi kalau nak selat juga hukumnya sunat. Tu yang dia masuk sini ni. Menyelati janggut yang tebal bagi laki-laki hukumnya sunat. Yang wajibnya sapu, tapi kalau nak selat juga dapat pahala sunat. Adapun janggut yang tidak tebal, yakni nipis, dan janggut perempuan. Perempuan pun ada janggut. Jaga-jaga. Sapu insan bertuah.
Atau apa tu? Apa ni? Khunsa. Atau khunsa. Khunsa dengan pondan lain Jangan ngak. Pondan saja. Pondan tu dia laki. Alat kemaluan pun laki. Tapi dia nak jadi perempuan. Dia nak au. Tu panggil pondan. Adapun khunsa, dia bukan macam tu. Khunsa ni kadang-kadang dia ada dua alat kemaluan. Yang laki pun ada, yang perempuan pun ada. Sebab tu khunsa pula terbahagi dua. Ada khunsa dikira khunsa lelaki, ada dikira khunsa perempuan. Macam mana khunsa lelaki? Dia ada dua alat kemaluan. Lelaki punya pun ada, perempuan punya pun ada. Tapi yang boleh kencing yang lelaki punya. Yang perempuan tu buat hiasan saja, buat spoiler je. Tak boleh pakai. Yang lelaki itu panggil khunsa lelaki. Tapi kalau yang boleh keluar air kencing tu bahagian yang perempuan punya, yang lelaki tu pula buat buat tayang aja, kan? Itu dipanggil khunsa perempuan. Tapi kalau dua-dua boleh keluar air kencing, itu Power Rangers namanya. Tak tahulah ada ke tak, tapi dalam kitab kata mesti salah satu. Jarang keluar dua-dua, power betul. Kalau ada sungguh baru tanya. Baik. Mana tadi khunsa tadi? Maka wajib menyelati. Maka kelakuan yang menyelati itu ialah dengan memasukkan jari-jarinya di celah-celah janggut itu. Kalau laki janggut nipis, yang pertama laki janggut nipis, yang kedua perempuan janggut tak kira tebal atau nipis, yang ketiganya khunsa yang ada janggut. Tiga ni wajib kena selat janggut dia, wajib diselat-selatkan. Wajib, bukan sunat, wajib. Okey. Jadi kalau perempuan berjanggut wajib kena selat. Hari tu punya kuliah kita sebut ada ke perempuan berjanggut ni. Rupanya dalam komen kat dalam Facebook tu ada orang jawab, ada ustaz, dia kata. Dia kata kat KL. Ada seorang perempuan India, dia jaga parking hotel. Memang ada janggut perempuan tu. Dia ceritalah dalam komen tu. Jadi betul lah tu, sebab tu ulama sebut tu maknanya mesti ada. Cumanya mungkin kita jarang, tak pernah jumpa. Cuba bayang. Tak boleh tidur malam ni lagi. Baik. Kesembilan, menyelati anak-anak jari tangan dan kaki jika tidak sampai air kepadanya melainkan dengan menyelati, maka wajiblah menyelati itu. Baik, gini. Menyelati di celah-celah jari tangan ataupun kaki itu hukumnya sunat. Tetapi kalau jari dia jenis besar-besar, badan kecil jari besar, sehingga kan bila jari tu besar jadi rapat, nak masuk celah tu susah, maka bukan sunat dah, wajib dia kena selat. Kalau jari dia terlampau rapat, wajib selat. Selat tu masukkan celah-celah di jarinya, baik kaki ataupun tangan kalau rapat. Tapi kalau boleh renggang macam kita ni, kurus kan, yang ini sunat saja. Sebab kalau kita tak buat pun air ngalir dah. Cuma kita nak lebih menjaga, kita pun selat-selatkan. Itu hukumnya sunat, boleh pahala. Okey. Adapun kelakuan menyelati anak jari tangan itu ialah dimasukkan anak-anak jari tangan kanan di celah-celah anak jari tangan kiri. Jari tangan kanan masuk celah tangan kiri. Ginilah kalau tangan. Dan kelakuan menyelati anak-anak jari kaki ialah dengan dimasukkan anak-anak jari tangan kiri. Kalau kaki pula, takkan kaki kanan dengan kaki kiri buat gini? Cuba boleh tak? Mana boleh. Jadi macam mana? Duduklah atas batu ke mana, ni katalah ni kaki kita, ini tangan kiri kita, ambil jari kelingking ni, masuk daripada bawah. Daripada bawah, bukan daripada atas. Ni kalau nak buat yang sunat lah, daripada bawah. Macam gini, celah-celahkan dia. Lepas tu kaki satu lagi pula, celah-celah. Lepas tu dia ambil kaki kawan sebelah pula. Tapi kalau payah Ustaz nak buat begitu, tertonggeng masuk dalam kolah pula. Jadi kalau payah, ikut suka kamulah, asalkan air rata. Sebab yang wajibnya meratakan air pada kulit. Ini nak cerita soal sunat yang digalak dan disuruh oleh alim-alim ulama.
Ke-10, mendahulukan basuh tangan kanan dan kaki yang kanan. Makna kata mendahulukan yang sebelah kanan dalam apa jua kita dalam masalah ambil wuduk. Kalau dia dahulukan kiri, adakah wuduknya sah? Soalan. Kalau dahulukan kiri, sah, tapi khilaful aula. Setengah pandangan kata makruh. Maknanya dia buat pada tidak sepatutnya. Maknanya tidak buat dengan secara adabnya. Adabnya kanan dulu. Gitu. Apa-apa saja kebaikan, dahulukan kanan. Apa-apa saja yang bukan kebaikan ataupun kejelekan, itu dahulukan kiri. Masuk tandas, kaki kiri. Lagi dalam kitab Sabilal Muhtadin, dia kata selain tandas, apa-apa tempat yang dikatakan keji, termasuklah dia kata pejabat-pejabat mengutik cukai. Kerana mengutik cukai itu satu perbuatan yang keji di sisi syarak. Kerana Islam ialah bayar zakat untuk orang Islam. Cukai ni untuk orang kafir pada asalnya. Jadi kalau macam tu boleh dengan kaki kiri. Dia kata dalam kitab Sabilal Muhtadin. Jadi perkara kebaikan dahulukan kanan. Ambil uduk dahulukan kanan. Tangan kanan dulu, kaki kanan dulu. Adapun anggota yang mudah dibasuh bersama, maksud mudah basuh bersama, boleh buat serentak. Yang tadi macam mana nak basuh tangan serentak boleh? Basuh tangan serentak tak boleh. Basuh kaki serentak boleh? Tak boleh. Jadi bila tak boleh, dahulukan kanan baru kiri. Adapun anggota yang boleh basuh serentak, contoh muka, boleh basuh serentak. Maka kata Syekh, seperti muka dan telinga, maka hendaklah dahulukan pihak yang kanan tetapi dibasuh bersama-sama. Maksudnya basuh muka kena basuh serentak kan, tapi masa nak sapu tu ambil side kanan dulu, kanan gini, lepas tu pusing. Kalau nak buat pusing, kita buat arah lawan jam gini. Lepas tu tonjok pastikan air rata, yang penting rata. Nak tonyok berapa lama tak apa, 2 jam tak apa tonyok. Tapi sekejap lagi Ustaz Nazmi rotan lah. Kan? Tu. Kalau kita tengah pegang barang, nak basuh telinga, patut boleh dua-dua. Tapi sebab tangan sebelah lagi tengah pegang barang ke sebagainya, ataupun tengah sandar kat dinding ke sebab nak tumbang dah, jadi kita dahulukan telinga kanan, betul baru nak basuh telinga kiri. Boleh. Ke-11, melakukan membasuh atau menyapu itu 3 kali. Sunat buat 3. Lebih daripada 3 makruh. Tapi kalau melampau-lampau haram. Sampai lencun baju-baju basah. Orang tanya, mu ni ambil uduk ke mandi wajib ni? Dua-dua dia kata. Sampai basah ambil uduk. Iaitu dah tahap kalau melebih-lebih dengan perbuatan sengaja boleh jadi haram. Kan? Sebab melampau sangat bermain-main dalam masalah ibadat. Tapi kalau sekadar sengaja melebihkan 3, hukumnya makruh. Yang eloknya buat sunat 3 saja. Tapi kalau nak cepat, memadai buat 1, ataupun waktu tu air kurang. Katalah kita tafiz ataupun pondok kita ni air tak ada tiba-tiba, cukup-cukup dalam kolah tu aja. Jadi pun kata guru, jimat-jimat air dalam kolah sebab air tak ada ni. Jadi madai buat yang satu-satu je. Basuh muka sekali, basuh tangan sekali, basuh kepala sekali, basuh kaki sekali. Telinga tak payah sebab barang sunat. Bila keadaan darurah, ambil yang wajib saja. Tapi bila dalam keadaan aman, keadaan boleh, tak ada masalah apa-apa, dan kita raikan perkara-perkara sunat sekali. Itu sebablah dalam perkara ibadat dia ada wajib dan sunat. Begitu juga semayang, dia ada bahagian yang wajib dan ada bahagian yang sunat dalam semayang. Bila mana masa aman, pakai semua wajib dan sunat, buat semua dalam solat. Tapi bila dalam keadaan darurah, nak cepat dan sebagainya, ataupun ada perkara yang sangat penting, maka buat yang wajib saja dalam semayang. Jadi kena tengok pada keadaan. Ke-12, berturut-turut pada sekalian fardu wuduk. Namanya dalam bahasa Arab muwalat. Mesti berturut-turut. Maknanya selepas basuh muka, basuh tangan. Lepas basuh tangan, basuh kepala. Lepas basuh kepala, basuh telinga. Lepas basuh telinga, basuh kaki.
Jangan diselangi dengan perkara yang lain. Basuh muka pergi makan Maggi dulu. Betul basuh tangan pula. Lepas tu pergi kedai Pak Ya pula. Lepas tu basuh kepala. Kan? Lepas tu pergi pantai remeh. Tak boleh. Dia kena terus. Jangan diselang-selangi. Apatah lagi bersembang pun tak boleh. Hukumnya makruh. Maka hendaklah diiringi membasuh tangan selepas basuh muka dan diiringi menyapu kepala selepas basuh tangan. Begitulah juga pada fardu yang lain. Adapun maksud berturut-turut itu ialah tidak berselang-selang. Maknanya tidak diselangi dengan perkara lain di antara dua fardu itu oleh perceraian yang lama. Sekira-kira lama itu macam mana? Tidak kering anggota yang dahulu itu sebelum dilakukan fardu yang kedua. Contoh, Ustaz Salman pernah urai bab ni. Contoh katalah kita ambil uduk dekat Hafiz, basuh muka, lepas tu basuh tangan kanan. Tiba-tiba sampai kat basuh tangan kanan, air habis. Buka-buka tak ada dah, dalam kolah kering. Yang tinggal air dalam lubang jamban je. Takkan nak pakai air tu, gila apa? Nak kita pun berlari pergi kat belah pondok, tengok pondok ada air. Boleh tak sambung di pondok? Boleh selagi wuduk yang kita buat tadi tidak kering. Kalau kering, kena mula balik. Jangan sampai kering. Kalau kering tu maknanya lama lah. Dia buat relax dulu. Tak boleh. Sebelum dilakukan fardu yang kedua, pada masa musim yang sederhana dan ketika sederhana kepanasan badannya. Tapi kalau jenis negeri panas macam padang pasir, Arab Saudi dan sebagainya itu tak bersyarat dengan kering tadi, sebab memang cepat kering kalau di negeri yang memang panas. Dia tak masuk dalam bab ni. Ini untuk kita yang di Malaysia. Tetapi bagi orang yang berpenyakit selalu kencing, kuat kencing, bukan kuat kencing nipu orang. Nah, ini kencing betul. Yang tu kuat kencing lain. Ni dia memang kerak kencing. Setiap seminit mesti nak kencing. Ataupun jenis paip nak rosak. Tahu? Kita tutup dah pilih air kat rumah kita tu ataupun kat sinki tu, tutup dah pilih air tu. Tapi dia kadang-kadang dia keluar titik kan. Tik. Kalau yang jenis macam tu namanya sulusul baul. Nama penyakit tu. Maknanya kencing tak lawas. Okey. Ataupun apa nama dia tu? Sulusul rih. Kerak kentut. Ada? Dalam seminit 14 kali. Dia jalan sambil jalan. Ada lagu siap. Kan? Jenis begini ni panggil kerak kentut. Ada orang jangan kita buat gelak pada dia. Kan? Ada. Tapi okey lagi. Sebab orang lain alert lah. Hui kentut. Orang boleh lari lah. Jenis silent killer paling bahaya. Halu dia keluar. Angin ni pun kain pelekat ni. Halus je. Gerak sikit je. Tiba-tiba dia, mau apa? Sebab dia tak nak orang tahu dia. Siapa yang start dulu buat tutup hidung, dia lah yang kentut tu. Jadi buat tak tahu walaupun kentut. Tapi pernah berlaku di zaman Rasulullah. Setengah waktu semayang ke waktu tengah duduk-duduk? Waktu nak semayang kan? Waktu nak semayang. Nak mendirikan solat. Macam ni lah, ramai-ramai gini, tiba-tiba bunyi pung. Betul ni. Dalam sirah tung. Sahabat-sahabat semua, siapa kentut ni? Siapa kentut? Semua tanya. Siapa kentut? Jadi sahabat yang kentut tu, kita tak tahulah siapa. Jadi takkan dia nak bangun. Takkan dia kata saya. Segan. Kan? Macam kita gak lah. Kalau dah terkentut, habis tahan dah. Tiba terlepas tak? Pung gitu. Lepas kalau slow tak apa. Memang puas sungguh dia lepas. Nak tercampak sejadah gitu. Jadi dia pun takkan nak ngaku tak? Tak tahu. Siapa? Semua tak tahu. Samalah dalam sirah tu. Tiba-tiba Rasulullah bangun pergi ambil uduk.
Rasulullah kata tak apa, aku nak pergi ambil uduk. Bila tengok Rasulullah bangun pergi ambil uduk, sahabat lain pun pakat bangun pergi ambil uduk. Jadi tak diketahui siapa yang kentut. Nampak? Hati bijak. Jadi kalau seorang kentut, kita semua ambil uduk. Kan? Kerjasama. Baik. Cerita kentut lah ni. Kencing, kentut, lagi apa? Satu lagi. Cirit. Tak ada kitab ulama tak sebut. Ada ke orang kerap cirit? Teruk nah, asyik begak. Habis usus. Nampak? Kerak kentut ada, kerak kencing ada, kerak berak tak ada. Kemung. Dah. Baik. Jadi orang jenis penyakit gini, dia tak wajib, bukan dia tak wajib, maaf. Kalau tadi mualat tu sunat hukumnya bagi kita orang biasa, orang yang tidak berpenyakit. Ada pun orang yang berpenyakit ni macam kita sebut tadi, kerak kencing tak lawas ataupun kerak kentut. Orang jenis macam ni, ataupun satu lagi baru teringat, istihadah, perempuan keluar darah haid tanpa henti. Jenis orang 3 penyakit ni, maka mualat bukan lagi sunat tapi wajib. Maka mengambil wuduk secara berturut-turut itu bukan lagi sunat hukumnya tapi wajib. Pada kita yang tak penyakit ni sunat saja berturut-turut. Tapi kalau orang yang ada penyakit, hukumnya wajib. Maknanya dia tak boleh selang apa pun. Lepas basuh muka terus basuh tangan. Kalau dia selang sikit pun cakap ke apa sebagainya, kena mula dari awal balik. Kemudian dia ada kaedah dia dalam kitab Hidayatus Sibyan, dipanggil tahfuz. Kena tepek dulu, tutup. Kalau dia kencing, ambil tisu ke apa ke, tepek dekat bahagian depan dia tu, supaya air kencing tu tak kena ke bahagian seluar dan sebagainya, kena kat tisu tu saja. Jadi terus ambil uduk dan terus semayang. Orang yang jenis berpenyakit gini boleh dikecualikan daripada solat berjemaah. Sebab kadang-kadang solat berjemaah nak tunggu orang, dia tak boleh lambat-lambat. Dia dah buat semua tu, dia kena terus semayang. Sebab bila dia habis semayang, habis. Tak boleh pakai dah wuduk tu. Dia gitu. Kalau yang kuat kerak kentut tu pula, ambil lah apa-apa buat sumbat itu. Tak tepek jugalah dengan kain ke apa gitulah. Tapi makna ceritanya kena mualat, wajib berturut-turut terus kepada semayang. Tu. Dia tak boleh tunggu-tunggu, tak boleh lepak-lepak, tak boleh. Sebab dia tu berpenyakit, ada masalah. Gitu. Mana disebut tadi ni? Yang lama sekira-kira tidak kering anggota dahulu itu sebelum dilakukan fardu yang kedua. Bukan. Tetapi bagi orang yang berpenyakit selalu kencing, maka wajib berturut-turut melakukan fardu wuduk itu. Selesai. Ke-13, membasuh lebih daripada kadar yang wajib pada muka. Ghurrah muhajjalin. Basuh muka bukan kadar ngam-ngam saja macam kita belajar hari tu, had muka, tapi dilebihkan. Sampai bawah ni. Lebihkan. Jangan had depan ni saja, tapi lebih. Biar lebih. Bukan sekadar muka semua. Tangan pun biar lebih. Ni kalau ikut wajib sampai siku, tapi kita basuh sampai atas ni. Jadi seng-seng tangan tu biar tinggi. Tangan. Begitu juga kepala tak ya? Kepala memang kepala ni sebahagian je. Begitu juga kaki. Kaki sekira-kira sampai betis, bukan sampai paha, sampai betis. Kena lebihkan sedikit. Kerana menurut ini pandangan imam kita mazhab Imam Syafi'i. Kerana kata Imam Syafi'i tidak akan sempurna sekira tidak lebih. Kalau ngam-ngam je takut tak sempurna. Maka dengan lebih tu maka jadi sempurna. Tu. Ke-14, membasuh lebih daripada kadar yang wajib pada 2 tangan dan 2 kaki. Membasuh lebih daripada kadar yang wajib pada 2 tangan. Tadilah samalah. Yang tadi dia sebut muka je, yang ni dia sebut tangan dan kaki, macam kita dah hurai tadi. Selesai. Itulah 14 perkara sunat mengambil wuduk. Kemudian kita tambah sikit saja lagi, iaitu perkara makruh pula. Apa makna makruh? Buat tak dapat apa-apa, meninggalkannya boleh pahala. Jadi kalau nak pahala lagi, tinggalkan perbuatan-perbuatan yang disebut ni. Supaya kita mendapat pahala juga dengan meninggalkannya. Apa dia? Makruh minta tolong pada mengambil wuduk seperti minta tolong tuangkan air. Kita boleh ambil wuduk sendiri, kita pergi suruh orang tolong tuang, hukumnya makruh.
Tetapi kalau kita memang tak mampu sebab ada masalah ke, nak jatuh ke ataupun tangan ke tak ada ke apa sebagainya, tak ada kekuatan, baru boleh minta tolong orang untuk tolong tuangkan. Tapi kalau kita sihat walafiat, batu sengaja disuruh orang tolong tuang, hukumnya makruh. Wuduknya sah tapi perbuatannya itu makruh. Kerana apa? Mengada-ngada. Menyusahkan orang lain. Makruh mengeringkan air wuduk yang pada anggota. Air wuduk basuh muka, dia ambil kain gilap, hukumnya makruh. Masuk air basah kat tangan, batu gilap, makruh. Jangan lap, biar dia menitik-nitik. Kerana air yang jatuh ke tanah itu akan menjadi saksi nanti di hari kiamat bahawa inilah kesan daripada air wuduk kita masa di dunia. Dia akan mencerahkan anggota wuduk kita. Muka kita akan bercahaya, tangan akan bercahaya, kepala bercahaya, kaki bercahaya. Sebab apa bercahaya? Kesan daripada ambil wuduk masa hidup di dunia dulu. Tapi ambil wuduk patut semayang lah, bukan ambil wuduk je. Dah ambil wuduk cahaya dah, tak payah semayang apa. Tokmu. Ambil wuduk patut semayang lah, bingung. Kan? Itu. Jadi hukum makruh. Kemudian ada beberapa lagi makruh. Air tidak kurang daripada 1 mud. 1 mud ni maknanya ni satu satu lekukan tangan ni. Kalau kurang sangat pun dikhawatiri air tu tak cukup sempurna. Jangan kurang sangat. Kemudian air jangan berlebih-lebihan atau sampai tahap membazir, makruh. Buka pilih air tu sampai full keluar kuat gitu, makruh hukumnya. Biar dia keluar halus saja. Lepas tu kalau nak pakai air kolah, cedok jangan sebiji gayung. Ikut kadar kita nak basuh lah. Kalau muka kita besar mana sangat, jadi muka kita sekadar mungkin setengah gayung ke atau suku gayung, tuang sudah. Bukan muka kita besar muka kepala lori, nak basuh banyak sangat, jadi tuang gitu membazir air gitu, hukumnya makruh. Makruh ni dibenci Allah. Membasuh tidak lebih daripada 3 kali. Basuh lebih 3 kali makruh, macam kita sebut dah tadi. Tidak bercakap-cakap ketika berwuduk, sambil ambil wuduk sambil sembang-sembang, makruh. Tidak menepuk air ke muka, ni perangai budak-budak suka buat. Ambil air perpak atas muka, dia nak bagi kawan dia kena sekali. Tak boleh, hukumnya makruh. Tidak mengibah-ngibah kedua tangan. Basuh dah tangan, lepas tu kibah-kibah, hukumnya makruh juga. Jadi biar aja, biar. Tapi jangan awak kerah, dia takut jadi kibah, lepas basuh tangan kerah tangan. Awak ni takut makruh. Jalan lelok biasalah, yang katanya makruh gini. Faham? Kemudian lagi, menutup aurat. Jangan bogil. Ambil wuduk bogil, hukumnya haram. Kalau dekat kolah pondok, duduk relax tepi kolah tu, buka seluar, buka kain melekat, buka apa semua, kau ambil wuduk. Tentang-tentang nampak tempatan kanting situ. Itu baru haram. Tapi kalau dalam bilik air, dalam keadaan bogil, cicak lalu kot celah tu, cicak. Cicak tengok. Awak cicak pun awak terkejut tengok. Kan? Kata benda kan. Ingat cicak juga dia kata. Kalau macam tu hukumnya makruh. Bukan sebab cicak tu. Tapi sebab dia mengambil wuduk dalam keadaan berbogil. Setengah pandangan kata tidak makruh, tapi khilaful aula. Buat tidak sepatutnya. Tak kena adab lah, tak elok. Pakailah apa tuala ke apa ke, janganlah tempatan kanting gitu. Kerana kata ulama seganlah dengan malaikat. Dengan malaikat ada rokin atik. Ini buat relax. Aduh, malaikat kata bengong. Makai, okey. Kemudian tambahan. Ni bukan wuduk, tapi syekh dia, ulama saja dia letaklah kat sini sebagai peringatan kita bersama. Kalau sebab kita budak tahfiz ada sini, budak pondok pun ada. Kalau pakai serban, mengikat serban jangan ketika duduk. Ini pesan ulama disebut dalam kitab Al-Adab. Jangan ketika duduk, kerana kalau ikat serban dalam keadaan duduk mewarisi kemiskinan. Ulama kata. Bukan anak kata, ulama kata.
Mewarisi kemiskinan, boleh menyebab jadi miskin. Pakai ikat serban dalam keadaan duduk. Jadi kalau nak ikat serban, berdiri. Berdiri masa ikat serban tu. Yeah. Kemudian lagi permasalahan dalam masalah mengusak leher. Ada ulama menambah perkara sunat, usap di leher begini. Basahkan leher. Jadi di sini berlaku khilaf. Ada ulama kata sunat, ada ulama kata tidak sunat. Imam Ar-Rafi'i kata sunat, tapi yang ramai dalam fuqaha dalam mazhab kita Asy-Syafi'i kan, mereka berpegang kepada pandangan Syekh Hamawi yang mengatakan bahawa mengusap leher itu tidak sunat. Jadi benda ni benda khilaf. Bila benda khilaf, siapa nak buat, buat. Siapa tak nak buat, tak payah buat. Jadi tak payah bergaduh pasal leher. Kan? Okey, selesai. Kita tambah sikit je lagi ni. Bersugi. Belum. Ni sunat kat sini. Sunat membaca ketika selesai daripada wuduk, doa lepas ambil wuduk tu. Hafal tak? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku daripada orang yang bertaubat dan jadikanlah aku daripada orang yang menjaga kebersihan. Mutatahhirin tu jaga kebersihan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca doa tu. Kalau yang tak hafal, hafal. Start daripada sekarang hafal. Lepas ambil wuduk baca. Tapi macam mana? Kalau kita duduk di dalam bilik air, yang dalam bilik air itu ada tempat najis, dipanggil Baitul Khala. Dalam tempat kita ambil wuduk tu, dalam tu juga ada jamban, ada tempat buang najis. Maka hukumnya makruh kalau kita baca doa atau sebut perkataan-perkataan suci di dalam tu. Jadi bila nak ambil wuduk kan sunat baca bismillah tadi, memadai bacanya di dalam hati sahaja. Lepas tu bahagian doa selepas ambil wuduk tu, keluarlah dulu baru baca doa. Jangan duduk kat dalam jamban tu baca doa. Keluar dulu. Tapi kalau tempat tu tak ada tempat membuang najis, memang tempat ambil wuduk sahaja, boleh baca bismillah dengan kuat kat situ pun tak apa, atau nak baca doa situ pun tak apa. Sebab itu tidak dikira sebagai tempat keji, bukan tempat membuang najis. Okey. Okey, kemudian bersugi. Sunat bersugi dengan sesuatu yang kesat ketika hendak semayang. Masa nak semayang, sunat kita sugi dulu. Fardu atau sunat, dan ketika semayang fardu atau semayang sunat, tak kira lah, asal semayang, sunat sugi dulu. Dan ketika berubah bau mulut, kalau mulut tiba-tiba jadi bau busuk, sunat sugi. Kerana sebab tidur, kerana sebab baru bangun daripada tidur, atau makan, atau lepas makan, atau kerana diam yang lama. Diam yang lama pun boleh busuk juga. Jadi jangan diam lama sangat. Basuh tu sugi. Atau kerana banyak berkata-kata. Banyak cakap pun busuk juga. Jadi cakap sikit-sikit lah. Sunat bersugi kerana hendak membaca Quran atau hadis. Kalau nak baca Quran, sugi dulu. Sunat. Ni budak tapi yang nak hafal Quran, sebelum nak hafal tu, sebelum nak baca Quran tu, sugi dulu. Atau nak baca hadis pun sunat sugi. Makruh bersugi bagi orang yang puasa selepas gelincir matahari. Maksud gelincir matahari ialah lepas zuhur. Lepas zuhur makruh dah bersugi kalau dia berpuasa. Okey. Tapi kalau dia sugi juga, batal tak puasa? Tak batal, tapi hukumnya makruh. Okey, jelas. Jadi kita berhenti setakat ni dulu, dan kita akan sambung perkara-perkara yang haram sebab hadas kecil. Kemudian ada satu soalan, kita jawab sekejap soalan tu, kemudian kita tutup dengan qasidah, lepas tu kita boleh menunaikan solat fardu isyak. Assalamualaikum, saya nak tanya soalan. Jika kita terkena air dari lori khinzir dekat anggota badan kita, adakah kita perlu samak? Kaki, muka, tangan, sekadar bertanya. Thank you Ustaz. Apa ke? Dia naik motor,
lalu belakang lori, tak perasan. Ingatkan lori bawa lembu korban, rupanya babi. Tengok ke badan gemuk tu, ingat ke lembu. Tengok-tengok awak hidung tak siap, lah babi. Dia congek kan? Khinzir. Lepas tu babi tu pula dia tengah apa? Agak ni dia tengah ni gini-gini ke apa, jadi peluh-peluh babi tu keluar. Dia pun bawa motor. Babi masa dia tengah sebut ba tu ngang khak gitu ai. Nepek atas muka. Jadi macam mana kira? Kena samak ke tak samak? Okey. Kena faham dulu. Samak-samak ni sebab apa? Sebab nak bersuci kan? Nak membersihkan najis. Kita dah belajar sebelum ni. Nak membersihkan najis. Kenapa nak bersihkan najis? Kerana solat itu mesti dalam keadaan suci. Kalau dalam keadaan bernajis, tak sah solat. Jadi bila nak solat, kena suci. Dah sekarang ni dia nak semayang nanti, semayang dia pakai tak muka tangan dia tu? Pakai. Bila pakai, kena sama. Kena bersihkan lah daripada najis mughalazah. Yang tak kena tu motor dia. Kan? Katalah mercik sampai kena ke motor, tapi dia tak kena. Sebab dia sempat lompat dulu, lepas tu dia naik atas balik motor. Contoh. Tapi jadi yang kena motor je, dia tak kena. Jadi motor bukan nak bawa masuk dalam semayang, jadi motor tak payah samak. Tapi kalau dikhawatiri kalau pakaian kita terkena bodi motor menyebabkan pakaian semayang tadi tak boleh nak dibawa semayang, maka samak juga motor. Jadi samak-samak tu sebab nak dipakai dalam solat. Jadi bila kena muka, kenalah samak. Nak samak muka macam mana? Nak lomor tanah gini. Dah lah. Masuk dalam baldi, tuang buh tanah dalam baldi, masukkan air, kacau-kacau, lepas tu mandi air tanah tu. Kan? Lepas tu jiruh balik dengan air yang bersih. Sekira-kira, jangan buh banyak sangat. Kan? Lebih kurang sajalah untuk menghilangkan najis babi tadi yang kotor tadi tu. Tu. Adapun kalau yang termasuk dalam mulut tadi disebut grup masuk dalam. Tak banyak mana ada secawan masuk. Ada air babi tu. Kan? Ada kena samak, kena makan tanah lepas tu masuk air goyang-goyang gitu. Tak ya, yang dalam tak perlu dah. Cuma madai koma-koma sahaja. Sebab apa? Sebab takkan nak pergi ni masuk ke dalam tu. Kan? Macam mana? Telan je lah. Sebab tu suruh pakai mask. Mask. Kan? Okey? Selesai. Jadi kadar tu dulu pengajian kita pada malam ini, insya-Allah, dan kita akan sambung pada hari yang seterusnya. Perkara-perkara yang haram sebab hadas kecil. Orang yang berhadas kecil tak ada wuduk, apa benda dia tak boleh buat? Bukan sukati je, ada benda tak boleh buat. Jadi nak tahu apa benda tak boleh buat, kita tengok nanti pada kuliah yang seterusnya. Jadi sekadar tu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna minan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al dinana nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashi'in, wa a'malana a'mal sholihin, wa niyyatana niyyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bi mauti syuhada, wa binal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Inna minkum. Takbir. Allah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabb.
رات العالمين يا أوحين الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرج أثبت يدي رات العالمين يا أوحين الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرج أثبت يدي رات العالمين يا أوحين الجود kekasih kita Nabi Muhammad, dambaan kita Nabi Muhammad, pemimpin kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad, kekasih kita Nabi Muhammad, dambaan kita Nabi Muhammad, pemimpin kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad, ya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Tauladan kita Nabi Muhammad, penuntun kita Nabi Muhammad, junjungan kita Nabi Muhammad, panutan kita Nabi Muhammad, tauladan kita Nabi Muhammad, penuntun kita Nabi Muhammad, junjungan kita Nabi Muhammad, panutan kita Nabi Muhammad, ya Rasulullah. Allahu Rabbi, ku mohon doa, ampuni salah dan juga dosa, jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas juga bertakwa, kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi kekasih syurga, kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi kekasih syurga, ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam
مرحبا طلع البدر سمايا على النبي محمد وجب الشكر علينا ما دعا لله ربنا أنت فتسجد وتنادى اشفع تشفع فعليك الله صلى ما بدا نور وشعشع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع يا عزيم المن يا رب شملنا بالمصطفى اجمع صلى الله يا مرحبا الله صلى الله عليه وسلم يا مرحبا صلى الله صلى الله عليه وبه فانظر إلينا واعتنا به كل مطمع وكفينا كل البلايا ودفع الآفات وارفع صلى الله على محمد يا مرحبا الله صلى الله عليه وسلم يا مرحبا صلى الله على محمد يا مرحبا الله صلى الله عليه وسلم ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد واسقينا يا رب أغثنا بها ينحى الطالي يحمع ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته